Sekiranya esok anda hilang buat selama-lamanya, siapakah orang pertama yang akan sedar kehilangan anda? Dan siapakah orang pertama yang akan datang untuk mencari anda? Jika anda terlepas bayar sewa rumah, adakah anda rasa tuan rumah akan mengetuk pintu rumah dan mencari anda? Tidak semestinya. Ini adalah kisah Joyce Carol Vincent, seorang penghuni London yang meninggal dunia dan kematiannya tidak diketahui oleh dunia luar selama 3 tahun. Biasanya mangsa dera akan hidup dalam kesunyian. Mereka akan mengasingkan diri dari keluarga dan rakan-rakan mereka. Ini adalah mungkin mereka malu dengan keadaan mereka atau takut terhadap sesuatu. Begitulah kehidupan Joyce juga. Dia adalah seorang mangsa dera. Dia meninggalkan pekerjaannya pada tahun 2001 dan mendapat pertolongan dari Persatuan Kebajikan Mangsa Dera. Selepas itu, rakan dan keluarga Joyce tidak menerima sebarang khabar tentang dia. Dia seolah-olah terpadam dari dunia mereka. Selepas dia meninggal dunia di apartmen kebajikan, tiada seorang ahli keluarga, rakan-rakan atau jiran pun sedar kehilangannya. Pada mulanya, Joyce menjalankan kehidupan yang sangat berbeza. Semasa dia berlahir, keluarganya sangat gembira. Joyce berlahir di Hammersmith pada tahun 1965 dan ibu bapanya telah berpindah dari Grenada ke England. Ayahnya berketurunan Afrika dan bekerja sebagai tukang kayu, manakala ibunya berketurunan India dan beliau adalah seorang suri rumah. Semasa Joyce berumur 11 tahun, ibunya meninggal dunia akibat komplikasi pembedahan. Selepas kematian ibunya, Joyce dibesarkan oleh keempat-empat kakaknya. Hubungan Joyce dengan ayahnya dikatakan tidak baik. Semasa Joyce berumur 16 tahun, dia telah berhenti dari sekolah dan membuat keputusan untuk bekerja sebagai sekretari di London. Selepas itu, dia mendapat pekerjaan di sebuah syarikat perakaunan yang terkenal. Di sinilah dia bekerja selama 4 tahun sehingga dia meletakkan jawatan pada bulan Mac 2001. Joyce mendapat perlindungan dari Persatuan Kebajikan Mangsa Dera dan pada waktu itu dia juga bekerja di sebuah hotel yang buruk. Siasatan menunjukkan bahawa Joyce tidak mempunyai sebarang masalah atau pergaduhan berlaku di antara keluarga atau rakan-rakannya. Tiada seorang pun tahu mengapa Joyce memutuskan hubungan dengan keluarganya. Joyce pernah menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki yang telah menderakan dia. Untuk melarikan diri dari lelaki tersebut, Joyce telah menjalankan kehidupan yang misteri. Dia tidak menghubungi keluarga atau rakan-rakannya. Ini adalah mungkin dia berasa malu. Apa yang mengejutkan lagi adalah persatuan yang menjaga kebajikan mangsa dera tidak pernah melawat mangsa untuk mengetahui keadaan mereka. Walaupun pernah sekali Joyce dimasukkan ke hospital kerana ulcer yang teruk, tiada seorang pun yang datang dari persatuan tersebut untuk melawat Joyce. Dia memberi maklumat pengurus banknya sebagai saudara terdekat. Ini menimbulkan banyak persoalan seperti bagaimana tiba-tiba seseorang itu boleh menjadi sangat sunyi tanpa sadar mara dan rakan-rakan, atau mungkin Joyce bukan berkesorangan seperti apa yang kita fikirkan. Ini adalah kerana rangkanya dijumpai sebelah hadiah-hadiah Christmas yang telah dibungkus. Pihak penyiasat tidak mendedahkan hadiah-hadiah itu untuk siapa, tetapi ini menunjukkan Joyce mempunyai seseorang dalam kehidupannya walaupun mereka sudah lupakan Joyce. Punca kematian Joyce tidak dapat dikenal pasti dan hanya dipercayai mungkin akibat ulcer atau serangan asma. Jiran-jiran Joyce ingatkan apartmen Joyce itu kosong dan tiada penghuni. Mereka ingat bau mayat yang reput adalah bau sampah dari tempat membuang sampah, kebetulan berdekatan dengan kediaman Joyce. Separuh dari sewa rumahnya dibayar oleh Persatuan Kebajikan. Apabila sewa rumah tidak dibayar selama 2 tahun, pegawai-pegawai dari Persatuan Kebajikan mendapat perintah untuk kosongkan rumah tersebut. Pada tahun 2006, pegawai-pegawai tersebut telah masuk ke apartmen Joyce dan apa yang mereka nampak adalah rangka manusia di atas kerusi berhadapan dengan TV yang masih buka. Heater rumahnya juga masih jalan. Joyce telah membuat pembayaran elektrik secara automatik. Ini menjelaskan bagaimana elektrik rumah itu tidak dipotong. Pihak polis memastikan rangka tulang manusia itu adalah Joyce melalui dental record atau rekod gigi. Pihak polis menolak teori pembunuhan dalam kes Joyce kerana pintu rumahnya telah dikunci dan tiada tanda-tanda
pecah masuk. Yang paling pelik adalah Joyce dikatakan telah bertunang, tetapi pihak penyiasat tidak dapat mencari tunang misteri itu. Keluarga Joyce sebenarnya mengupah private investigator untuk mencari Joyce. Private investigator itu berjaya mencari apartmen Joyce, tetapi dia mendapati apartmen itu kosong. Rakan-rakan Joyce menggambarkan Joyce sebagai seorang wanita yang cantik, pintar dan ramai lelaki meminatinya. Rakan-rakan Joyce ingatkan Joyce menjalankan kehidupan yang gembira, penuh dengan kenangan manis, tetapi tiada seorang pun tahu nasib malangnya. Kehidupan dan kematian Joyce tetap menjadi satu misteri yang tidak dapat diselesaikan.